Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita sambung bab 8. Masih lagi berkaitan dengan tekanan dan juga bendalir. Okey. Hubung kait antara halaju bendalir dengan tekanan. So dalam bab ini, kalau kita cerita pasal halaju dengan tekanan dalam bendalir, tekanan di bahagian P1, P2 dan P3 adalah sama kerana bendalir tidak mengalir. Okey. So maksudnya di sini dia punya aras air tu akan tetap sama disebabkan oleh tekanan yang berada di dalam bendalir tu adalah sama disebabkan bendalir ataupun cecair di dalam bekas ini tidak bergerak ataupun tidak mengalir. Okey, kamu kena tahu kalau bendalir yang tidak mengalir, tekanannya tu adalah sama dalam semua bahagian. Okay. Tapi dalam sini, kalau kamu nampak dalam tiup ini aras air itu adalah berbeza. Satu, kenapa boleh berbeza? Kamu boleh perhatikan daripada dia punya luas pada P1, P2 dan juga P3. Nama tiup ini adalah tiup Venturi. Tiup Venturi ini dia tidak seragam, di mana bahagian tengah-tengah iaitu pada P2 adalah sempit. Jadi bendalir akan mula mengalir halaju di bendalir P2 tu di kawasan sempit itu lebih tinggi banding dengan halaju bendalir di P1 dan P3. Yang penting di sini kamu kena ingat kalau di kawasan sempit halajunya adalah tinggi. Apabila halaju tinggi, tekanannya adalah rendah. Halaju tinggi, tekanan rendah. Sebab itulah di kawasan P2 aras airnya tu rendah disebabkan tekanan di kawasan P2 itu adalah rendah. Tekanan di dalam rendah, tekanan di luar adalah tinggi. Jadi di luar tinggi tu yang dia tolak air di dalam, menyebabkan arasnya tu berkurang banding dengan P1 dan P2. So kenapa boleh terjadi ini disebabkan oleh kesan Venturi. Alright, dan semua ini adalah berkaitan dengan prinsip Bernoulli. So prinsip Bernoulli dia menyatakan apabila bendalir melalui kawasan yang sempit, halaju bendalir akan meningkat dan tekanan di kawasan yang sempit itu akan berkurang. So ini yang dinyatakan oleh prinsip Bernoulli. Si Bernoulli lah ni yang memperkenalkan prinsip ini, di mana kalau kawasan sempit halajunya tinggi tapi tekanannya adalah rendah. So aplikasi prinsip Bernoulli kita boleh tengok daripada yang pertama, kapal terbang, di mana kapal terbang sayapnya adalah berbentuk aerofoil. So apabila dia berbentuk aerofoil, halaju. Kalau kita cakap halaju, sama ada halaju udara ataupun halaju bendalir. Sama juga itulah ceritanya. Apabila halaju udara di atas kapal terbang, di atas dia punya sayap tu adalah tinggi, tekanannya adalah rendah. Itu di atas sayap. Manakala di bawah sayapnya, apabila halajunya rendah, tekanannya adalah tinggi. So apabila tekanan udara tu tinggi, apabila tekanan udara tu tinggi, itu yang menyebabkan dia boleh menolak kapal terbang itu naik ke atas. Dia bergerak. Kalau kamu perasan semasa kapal terbang tu mau terbang, dia akan speed, dia akan tingkatkan halajunya. So apabila dia tingkatkan halajunya, aliran udara di atas sayap kapal terbang itu tinggi, aliran udara di bawah sayap kapal terbang itu rendah. Jadi tekanan, jadi dia berlawan lah. Kalau halaju di atas tinggi,
tekanan rendah, halaju di bawah rendah, tekanan tinggi. So tekanan udara yang tinggi di bawah kapal tu yang menyebabkan dia boleh tolak kapal terbang ke atas. Okay, sama juga untuk penunuh Bunsen. So penunuh Bunsen, kalau kamu buka lubangnya tu, udara berhalaju rendah, tekanan tinggi. Okay, udara halajunya rendah tapi tekanannya tinggi, menyebabkan udara di sudut masuk dan berlakunya pembakaran, sebab pembakaran memerlukan gas oksigen. Helikopter dia punya blade, dia punya bila tu berada di atas. So apabila dia putar, okay, putaran pada bilanya tu menyebabkan aliran udara di atas bila itu adalah tinggi. So apabila aliran udara tu tinggi, berhalaju tinggi, tekanan udaranya rendah. So di bawah bila tu aliran udara adalah rendah, tekanannya tinggi. Itu yang menyebabkan helikopter tu boleh diterbangkan ke atas. Okay, sebab daya angkatlah tolak ke atas. Alright. Sama juga konsepnya dengan landasan kereta api. So aliran udara berhalaju tinggi. Kalau aliran udara halajunya tinggi, jadi tekanannya adalah rendah di antara kawasan kereta api yang bergerak laju dengan orang yang berdiri di landasan. So that's why kamu perlu berdiri di belakang garisan kuning. So kalau ada orang dia berdiri melepasi garisan kuning, garisan keselamatan, orang itu akan ditolak oleh daya ke arah kereta api yang sedang bergerak. Okay, nanti kamu tertolak ke kereta api dan terseret jauh. Okay, that's the reason kenapa ada garisan keselamatan kalau di dekat dengan LRT itu, kereta api yang mempunyai halaju tinggi. So